Peter Klamovski. Nama ini mungkin baru bagi kebanyakan peminat bola sepak Malaysia, tetapi bagi mereka yang mengikuti perkembangan bola sepak Asia dan antarabangsa, nama ini bukanlah asing. Peter adalah seorang jurulatih yang penuh dengan idea dan falsafah moden, yang kini diberi tanggung jawab besar untuk memimpin Harimau Malaya. Pemilihan Peter sebagai jurulatih baharu menunjukkan bahwa Malaysia sedang berusaha mencabar pendekatan lama dalam bola sepak. Harimau Malaya memerlukan seseorang yang dapat membawa perspektif segar dan pendekatan modern untuk bersaing di peringkat serantau. Tetapi persoalannya, mampukah Peter memenuhi harapan besar ini? Dalam video ini, kita akan menyelami kisah hidup dan perjalanan karier Peter Klamovski, bermula dari zaman kanak-kanaknya di Australia hingga menjadi pembantu jurulatih kepada Ange Postecoglou, serta cabarannya di Jepun. Semua ini membawa kita kepada bab baru bersama Harimau Malaya. Peter Klamovski dilahirkan pada 16 Oktober tahun 1978 di Sydney, Australia. Membesar dalam keluarga sederhana, Peter sudah terdedah kepada pelbagai jenis sukan sejak kecil. Namun, meskipun Australia lebih terkenal dengan sukan seperti kriket dan rugby, hati Peter terpaut pada bola sepak. Sebagai kanak-kanak, Peter sering bermain bola sepak di taman kejiranan bersama rakan-rakan. Dia tidak hanya bermain untuk berseronok, tetapi sering memikirkan bagaimana permainan itu boleh diperbaiki. Rakan-rakannya sering menggambarkan Peter sebagai seseorang yang obses dengan strategi dan taktik, walaupun pada usia muda. Bola sepak di Australia ketika itu tidak mempunyai sokongan yang besar, seperti di Eropah atau Amerika Selatan. Tetapi kekurangan itu tidak melemahkan semangat Peter. Sebaliknya, dia menggunakan masa lapangnya untuk menonton video perlawanan pasukan-pasukan Eropah dan membaca buku tentang strategi bola sepak. Kecintaannya terhadap bola sepak tidak pernah luntur. Walaupun beliau menyadari bakatnya sebagai pemain tidak cukup untuk menonjol. Sebaliknya, minatnya terhadap aspek taktikal permainan semakin kuat, membuka jalan kepada perjalanan panjangnya dalam dunia kejurulatihan. Seperti kebanyakan anak muda yang mencintai bola sepak, Peter bermimpi menjadi pemain profesional. Dia menyertai beberapa klub kecil di Liga Amatur Australia dengan harapan dapat melangkah ke liga yang lebih besar. Namun, selepas beberapa tahun mencoba, Peter menyadari bahwa karir sebagai pemain tidak akan bertahan lama. Kegagalan ini bukanlah pengakhiran bagi Peter, tetapi permulaan bab baru. Pada usia awal 20-an, Peter memutuskan untuk mengambil kursus kejurulatihan. Beliau percaya bahwa jika tidak boleh menjadi pemain yang cemerlang, dia boleh membantu mencipta pemain-pemain cemerlang. Melalui kursus kejurulatihan, Peter mula mengenali dunia bola sepak dari sudut yang berbeza. Dia mengasah kemahirannya dalam membaca perlawanan, memahami psikologi pemain, dan merancang strategi. Dalam tempo singkat, dia menjadi pembantu jurulatih di beberapa klub kecil di Australia, di mana dia belajar secara langsung tentang realiti kejurulatihan. Walaupun masih muda dan kurang pengalaman, Peter menunjukkan kebolehannya dalam memahami bola sepak modern. Pendekatannya yang berani dan keinginannya untuk terus belajar menarik perhatian jurulatih senior, termasuk Ange Postecoglou. Pertemuan dengan Ange Postecoglou menjadi titik perubahan besar dalam perjalanan karier Peter. Postecoglou yang terkenal sebagai jurulatih berani dengan falsafah bola sepak, menyerang, melihat potensi besar dalam diri Peter. Tidak lama kemudian, Peter menyertai Ange sebagai pembantu jurulatih di Melbourne Victory. Bersama Postecoglou, Peter mempelajari seni membina pasukan yang bukan sahaja kompetitif, tetapi juga menghiburkan. Ketika mereka berpindah ke pasukan kebangsaan Australia, kerjasama mereka mencapai kemuncaknya. Apabila pasukan itu menjuarai Piala Asia ke-2015, peranan Peter dalam menyusun taktikal dan membantu pemain muda tidak boleh dipandang remeh.
Selain daripada kemenangan besar di atas padang, Peter juga belajar nilai-nilai kepimpinan dan komunikasi. Ainge sering memberi kebebasan kepada Peter untuk mencoba ide baru yang membantu beliau membina keyakinan sebagai seorang jurulatih. Bagi Peter, tempo ini adalah tempo pembelajaran yang paling berharga. Ia bukan hanya tentang meraih trofi, tetapi juga tentang memahami apa yang diperlukan untuk menjadi seorang jurulatih yang hebat di peringkat antarabangsa. Selepas kejayaan bersama pasukan kebangsaan Australia, Peter memulakan fase baru dalam kariernya. Beliau mengikut Ange Postecoglou ke Jepun untuk menyertai Yokohama F. Marinos, sebuah klub yang sedang berusaha membina semula reputasinya. Di Jepun, Peter mendalami aspek bola sepak menyerang dan penguasaan bola. Bersama Ainge, dia membantu Yokohama membina pasukan yang bukan sahaja kompetitif, tetapi juga menarik untuk ditonton. Pada musim 2019, hasil kerja keras mereka membuahkan hasil apabila Yokohama dinobatkan juara Liga J1. Namun, Peter tidak berhenti di situ. Beliau menerima cabaran baru sebagai ketua jurulatih Shimizu S-Pulse. Sebagai jurulatih utama, beliau mahu membuktikan bahwa dirinya mampu memimpin pasukan dengan gayanya sendiri. Walaupun cabaran di Shimizu tidak berjalan seperti yang dirancang, pengalaman ini mengukuhkan lagi pandangan Peter tentang bola sepak. Beliau belajar bahwa kejurulatihan adalah tentang lebih daripada sekadar strategi. Ia melibatkan membina hubungan dengan pemain dan memahami budaya pasukan. Kini, Peter berada di Malaysia, membawa harapan tinggi dari peminat bola sepak tempatan. Sebagai jurulatih baharu Harimau Malaya, beliau menyadari tekanan dan tanggung jawab besar yang menantinya. Dalam wawancara pertamanya sebagai jurulatih Malaysia, Peter menyatakan visinya untuk membina pasukan yang dinamik dan kompetitif. Beliau mahu melihat Harimau Malaya menjadi pasukan yang disegani, bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di peringkat Asia. Peter percaya bahwa untuk mencapai kejayaan, pasukan perlu mempunyai falsafah yang jelas. Gaya permainan menyerang dan intensiti tinggi menjadi fokus utamanya. Selain itu, beliau juga bertekad untuk memberi peluang kepada pemain muda untuk berkembang. Dengan sokongan peminat dan kerja keras seluruh pasukan, Peter yakin Malaysia mampu mencipta sejarah baru. Perjalanan ini baru bermula, tetapi dengan semangat dan dedikasi, segalanya mungkin. Jadi, adakah Peter Klamowski, jurulatih yang tepat untuk Harimau Malaya? Masa akan menentukan, tetapi satu perkara, pasti beliau adalah seseorang yang berani bermimpi besar. Apa pendapat Anda tentang perjalanan karier Peter? Tinggalkan komen Anda di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak cerita menarik.